Selain memerangi pandemik COVID-19, satu lagi wabak yang tidak kurang hebat kesannya terhadap masyarakat dan negara. Yang dimaksudkan wabak berkaitan penularan berita dan maklumat palsu yang disebarkan di laman sosial serta aplikasi mesej seperti Facebook dan WhatsApp. Apa yang membimbangkan ia bukan sahaja menjejaskan produktiviti, malahan boleh merosakkan reputasi seseorang individu selain berupaya meruntuhkan sistem hidup bermasyarakat. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Tidak pasti, jangan kongsi merupakan slogan yang sering digunakan di dalam media sosial bagi membendung penularan berita palsu. Kemajuan teknologi dan maklumat telah menjadikan dunia tanpa sempadan dapat dicapai oleh sesiapa sahaja tidak kira di mana mereka berada. Asalkan terdapatnya talian internet. Internet, kadang-kadang ianya dikenali sebagai dunia siber, telah muncul sebagai kaedah komunikasi terkini dalam era globalisasi. Ianya menjanjikan untuk menjadi wadah bagi penyebaran idea, ideologi dan propaganda yang cepat dan mudah tanpa mengira tempat atau masa. Terdapat 7 jenis kategori maklumat yang salah, di mana ianya boleh juga dipanggil berita palsu. Sindiran. Selalunya, orang satira menggunakan kecerdasan untuk mengkritik atau menyerang sesuatu yang mereka tidak setujui. Parodi atau spoof, sindiran, keterlaluan dan analogi adalah mentakrifkan alat sindiran yang membantu mencipta nada bergurau. Kandungan yang mengelirukan. Kandungan yang mengelirukan merujuk kepada maklumat atau berita yang disebarkan dengan tujuan menyesatkan pembaca atau memutarbelitkan sesuatu fakta. Penyamaran kandungan. Fakta maklumat yang sah yang telah ditiru. Terdapat laman sesawang yang menyebarkan kandungan yang sama seperti kandungan asal dan meniru di laman sesawang mereka bagi mendapatkan trafik yang tinggi. Rekaan kandungan. Rekaan kandungan dalam konteks berita palsu merupakan satu pelanggaran terhadap etika kewartawanan dan boleh memberi kesan negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap media dan maklumat yang disampaikan. Sambungan palsu. Sambungan palsu dalam konteks berita palsu merujuk kepada tindakan menyambung atau menghubungkan maklumat yang tidak benar atau tidak berkaitan secara logik untuk mencipta kesan yang menyesatkan atau salah faham. Kandungan palsu. Kandungan palsu dalam konteks berita palsu boleh menyerupai artikel, tajuk, petikan, gambar, video atau grafik yang menyampaikan maklumat yang tidak boleh dipercayai. Kandungan yang telah dimanipulasi. Ianya merujuk kepada maklumat atau bahan yang telah diubah atau dimanipulasi secara sengaja untuk mencipta kesan yang menyesatkan atau salah faham. Akta, berita palsu. Akta 825 yang baru diwartakan pada 30 Januari 2020. Kanun Keseksaan, Akta 574, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta 301, dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Isu yang kami ketengahkan berkenaan. Baru-baru ini telah tular berkenaan pelantikan seorang ahli politik yang berpengaruh berbangsa Cina menjadi pengerusi Felda. Sekeping poster memaparkan gambar ahli politik yang berpengaruh bernama Teresa Kok beserta logo Felda dengan ucapan tahniah di atas pelantikan beliau sebagai pengerusi Felda. Telah tular di aplikasi WhatsApp dan media sosial Facebook. Hasil dari penyebaran berita palsu tentang pelantikan pengerusi Felda baru-baru ini, pihak polis telah membuka kertas siasatan bagi menjalankan siasatan di bawah kesalahan Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, yang mana ianya memperuntukkan denda sehingga RM50,000 Malaysia atau dipenjara setahun atau kedua-duanya sekali berikutan menimbulkan kebimbangan. Yang palsu itu boleh membawa perkara yang sangat mudarat. Dan saya selalu mengatakan, di mana berita palsu, fake news, berita yang tidak benar boleh menghancurkan sebuah negara. Contoh yang terbaik ialah apa yang berlaku kepada Iran. Ingat tak? Di mana berita palsu, fake news ialah mereka mempunyai weapons of mass destruction. Akhirnya tidak ada. Cara membendung berita palsu.
Mendidik masyarakat untuk mengenali apa itu berita palsu dan kesan berita palsu kepada masyarakat melalui hebahan di semua platform media sosial dan media massa. Peralatan dan latihan yang betul harus diberikan kepada pihak polis supaya mereka dapat memerangi isu ini. Ini termasuk mempunyai pengetahuan tentang teknologi maklumat dan menyedari pelbagai bentuk berita palsu. Kemaskini undang-undang agar ia berkesan dalam menangani isu-isu berita palsu. Masyarakat pada hari ini telah bijak dalam menangani isu berita palsu. Penyebaran berita oleh pihak yang tidak bertanggungjawab masih berterusan untuk meraih keuntungan dan kepuasan memecah belahkan masyarakat, tetapi pengguna media sosial yang bijak tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu. Hal ini terbukti apabila pengguna telefon pintar lebih berhati-hati mengikuti perkembangan mangsa COVID-19 dengan mendapat sumber berita dari sumber yang betul dan sahih. Justru itu, peranan kerajaan mewujudkan aplikasi MySejahtera telah memudahkan masyarakat untuk mengikuti dari semasa ke semasa.